Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia, pagi Jumaat 9 hari bulan 10 2020, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Anfal juzuk yang ke-9. Suratul Anfal surah yang ke-8 dalam juzuk yang ke-9, bermula daripada ayat yang ke-5, iaitu peristiwa peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku, tanda pelajar, yang berlaku pada 17 Ramadan pagi Jumaat 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Jumaat 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Tengok ayat 5. Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan sebahagiannya dengan kebenaran daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lepas kita sudah bincang tentang bagaimana harapan para pemuda-pemuda, pejuang-pejuang untuk mengumpul harta yang mereka rampas daripada musuh yang telah mereka kalahkan. Jadi timbullah sedikit perbincangan di situ, sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat Quran, Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Allah serahkan urusan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah yang rasa macam tak puas hati ataupun terkilan, rasa berat kan. Maka ayat 5 ini sekali lagi Allah Taala ulang balik masalah beratnya jiwa kamu nak pergi perang Badar. Lepas perang pula harta rampasan pula diserahkan kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil munasabah ataupun kronologi apa yang berlaku kepada para sahabat. Maka dalam ini Allah Ta'ala tegaskan sebagaimana
harta rampasan perang ditentukan pembahagian dengan kebenaran daripada Allah, maka Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkanmu dari rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran, dengan hak juga. Jadi semua itu hak daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang izin kamu keluar. Sebab apa? Sedang sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sebenarnya tidak suka turut berperang sebab mereka belum ada persiapan. Tengok nota kita di bawah, nota nombor 261. Kalau dalam soal pembahagian harta rampasan perang itu ada segolongan yang tidak suka dibahagi sama rata, khususnya pemuda-pemuda yang bersemangat itu, maka dalam soal pergi berperang di medan perang Badar pun ada pula segolongan yang tidak suka, tetapi dalam kedua-dua kejadian itu mereka pada akhirnya patuh kepada perintah Allah kerana ternyata amatlah baiknya kepada mereka, bukan sebagaimana yang mereka fikirkan. Jadi kita tak usah duk cakap banyak. Kalau hak Tuhan buat tu, hak Tuhan letak, tentulah di sana mengandungi hikmah yang cukup besar, hikmah yang cukup luas. Sebab kadang-kadang kita tak nampak hikmah itu. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Zaman itu kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tengok ayat 6. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Mereka membantahmu tentang kebenaran berjihad setelah nyata kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebabnya. Tengok dalam surah, dalam sabab nuzul, dia panggil kronologi cerita perang Badar. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar cerita kumpulan perdagangan Quraisy akan balik daripada Syam ke Mekah. Dia orang mari daripada Syam nak pergi Mekah, dia kena lalu ikut Madinah. Dia punya trip, dia jalan gitu. Dia dipimpin oleh Abu Sufyan dengan barang-barang yang terlalu banyak barang. Tetapi dia punya pengawalnya, dia punya fursan, pengawal dia lebih kurang 40 kuda je ada. Arba'una farisan. 40 kuda, maknanya 40 orang tentera yang kawal harta. Jadi Nabi pun dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberikan keizinan kepada orang-orang yang telah dizalimi. Siapa dia? Orang Mekah. Harta mereka telah dirampas oleh Quraisy sebelum berhijrah. Allah Ta'ala letak di akhir ayat, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Ta'ala bantu mereka. Allah Ta'ala yang maha berkuasa akan bantu mereka. Maka Nabi tanya sahabat, ma tarawna, sahabat-sahabat semua, bagaimana pandangan kamu kalau kita pergi sekat kafilah dagangan Quraisy itu? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ghanimah, bagi kemenangan kepada kita. Sahabat kata, nak ah. Nabi kata, siapa nak ikut? Mari kita yang ada ni. Jangan bising-bising, nanti pecah rahsia. Hak ada ni, siap, jalan.
maka terkumpullah tentera Islam lebih kurang 300 orang lebih. Tanda 300, ada kata 313, ada 15, ada 16, maknanya 300 belas. Nabi pergi. Tiba-tiba 2 hari berjalan, sudah Nabi nak pergi sekat ni, keluar. Dengar kabar Abu Sufyan juga telah membuat satu penyiasat, suruh pergi dengar cerita apa Muhammad ni, harta banyak ni, bagaimana sikap orang Madinah. Kita SB dia, penyiasat dia pergi tengok, dengar khabar Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam nak sekat kita punya barang, nak sekat kafilah kita ni. Macam mana? Nak sekat pula dah. Sudahlah. Maka Abu Sufyan hantar seorang yang bernama Damdam. Tulis nama pelik ni. Damdam nama dia. Dengan dot. Siapa dia nak jadi nama Damdam? Ini dia panggil apa ni, penyiasat postman Quraisy ni. Damdam bin Amru al-Ghifari. Ya Damdam, pecut segera ke Mekah, minta bantuan ketenteraan yang lengkap. Sudahlah. Katanya Damdam ni pandai dia, berlari balik Mekah. Sapa atas bukit Safa, dia koyok baju, dia panggil An-Nazirul Uryan, pemberi khabar amaran yang bertelanjang. Makna bila koyok baju ni, kita kata keadaan sangat gawat. Dia panggil, ketua Quraisy, harta-harta kamu yang dibawa oleh Abu Sufyan dalam ancaman. Kalau harta dirampas, ekonomi Mekah lumpuh. Sudahlah. Bangunlah Abu Jahal, melompat bangun. Bangun, panggil semua. Segera kita keluar pergi ke Badar. Bawa. Jadi Abu Jahal telah berjaya membawa berapa? 1000 tentera yang lengkap dengan alat senjata, siap dengan bawa arak dan juga artis untuk bergendang di Badar. Habis Abu Sufyan jadi dia lari, kafilah dagangan ni tak ikut jalan biasa, dia pergi ke Saiful Bahri, pergi ke tepi laut, buat lari dari jauh sikit, dan dia selamat lepas daripada Madinah. Mana Nabi nak tangkap dia tak ada. Tentera Abu Jahal marah ke Badar. Sudahlah. Maka ketika itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat, macam mana kita sekarang? Kafilah Abu Sufyan lepas, hak mari tentera. Faqama Abu Bakar bangun, ya Rasulullah, kita lawan, takkan kita nak lari. Bangun Umar, lawan. Bangun Miqdad bin Amru, ya Rasulullah, imdi lima amarakallah fanahnu ma'ak. Ya Rasulullah, teruskan apa yang diarahkan oleh Allah, kami bersama. Semangat belaka. Kami tidak akan kata sebagaimana Banu Israel kata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Musa, mugilah pergi dengan Tuhan kami tunggu sini. Kami kata izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Dia bagi semangat. Tapi Nabi tak puas hati, sebab hak cakap tu semua muhajirin belaka. Mana orang Ansar, orang Madinah mana? Orang Madinah. Nabi kata asyiru ayyuhan nas, cakaplah. Ketua Ansar, nama dia Sa'ad bin Mu'az, dia kata wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah. Cara Nabi duk tunggu, asyiru, beri pandangan, macam Rasulullah nak suruh kami bercakap. Nabi kata ajal, betul.
jawab di saat qad amanna bika wa saddaqnaka wa syahidna annama ma ji'ta bihi wal haq. Cakap, kami tahu dah apa yang kau bawa ni benar, kami juga benar, kami telah bagi perjanjian. Famdi ya Rasulullah lima amarakallah, jalan terus. Maka ketika itulah Nabi SAW kata, siru ala barakatillah wa abshiru fa innallaha wa'adani ihdat ta'ifataini. Kita akan teruskan perjalanan. Allah Ta'ala beri pada aku dua kumpulan, sama ada kita tangkap Abu Sufyan, kalau terlepas ni kita akan berperang dengan Abu Jahal. Tapi dengar, wallahi laka annil an anzuru ila masari al-qaum. Aku di sini sekarang, aku sudah nampak di mana tempat jatuhnya ketua-ketua Quraisy. Abu Jahal rebah sini, Abu gapo lagi, Papa Abu ada, Abu Lahab tak mari. Itu cerita sangat-sangat ringkas. Kalau pelajar sedap dengar cerita perang, kalau pelajar nak dengar yang panjang-panjang, ada dah ana baca kitab Ar-Rahiqil Makhtum dalam kisah peperangan Badar yang bersejarah itu. InsyaAllah kita akan baca lagi Ar-Rahiqil Makhtum dalam kisah peperangan Badar yang bersejarah ini, insyaAllah. Baik, habislah Abu Sufyan lepas, Nabi kita berdepan dengan Quraisy. Tengok ayat. Nah, ayat 7. Wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan. Tengok nota di bawah 262. Dua angkatan maksudnya angkatan perniagaan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dalam perjalanan kembali dari negeri Syam, Syria, dan angkatan tentera mereka yang dipimpin oleh Abu Jahal yang lengkap dengan senjata, dengan peralatan, seramai 1,000 orang yang sedang mara dari Makkah ke Badar. Sudahlah. Dua, salah satu akan jumpa. Maka Nabi musyawarah, semua sahabat setuju, lawan tetap lawan. Allahu Akbar. Jadi Allah janjikan kepada kamu salah satu daripada dua angkatan menjadi untuk kamu. Sabar dia. Sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan yang kita jumpa bukan angkatan yang punya kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu. Padahal Allah Ta'ala menghendaki untuk menetapkan yang benar, yakni agama Islam dengan kelebihan, dengan kalimahnya, dan untuk membinasakan kaum kafir seluruhnya. Habis. Allah Ta'ala dah selesaikan, tetap dah akan berlaku benda ni. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Supaya Allah Ta'ala menegakkan yang benar itu benar dan menghapuskan yang salah, kufur dan syirik. Tetap Allah Ta'ala akan hapuskan mereka, sekalipun golongan kafir musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya. Suka ke tak suka, kita akan jumpa. Jadi para pelajar sekalian, ana tidak hurai panjang cerita Badar ini. Kalau nak tengok, kita boleh tengok dalam satu kuliah khas yang dah ana sampaikan di bulan Ramadan dulu. Tajuk dia Ma'rakah Badar Al-Kubra. Cerita-cerita agak panjang sedikit. Baik. Oleh kerana tentera ada mutakafur. Tentera Islam berapa ada? 300 beberapa belas orang. Tak cukup senjata. Nabi kita naik kenderaan pergi ke Badar, bergilir. Ali naik. Tak cukup. Abu Jahal dengan senjata dia, berapa tentera ada? 1,000. Macam mana mau lawan? Tengok. Bila perlawanan yang tidak seimbang, maka kita kena minta pertolongan Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arsyil karim.
kita kena minta bantuan daripada Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa. Kalau minta ke manusia tak gerak, kita minta dengan Allah. Tengok ayat 9. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Tengok berapa ribu, tengok nota di bawah. Ini menarik, kitab tafsir pimpinan ni ringkas pun ada maklumat. Nota 263, menurut hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh sebab pada hari peperangan Badar jumlah musuh kaum kafir musyrik lebih ramai, iaitulah 1000 orang, kira-kira 1000 orang, sedang orang-orang Islam hanya 300 lebih je, beberapa belas saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, berdoa, memohon kehadrat Allah Azza wa Jalla, lalu diperkenankan doanya. Malam perang Badar tu, orang lain duduk tidur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa. Tengok doa dia. Di antara doa yang dia nak baca, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah dijanjikan. Janji Allah Ta'ala nak tolong. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir ma wa'adtani. Allahumma intahlik hazihil isabah min ahli Islam fala tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau mati habis puak kami ni, tak ada lah orang beribadat atas muka dunia ni. Allahu Akbar. Nabi kita berdoa, angkat tangan dia sampai ridak dia ni, kain atas bau dia jatuh. La ilaha illallah. Fa'atahu Abu Bakar. Abu Bakar ambil kain letak atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar duduk belakang Nabi sangat terharu, sedih, munajat Nabi yang begitu syahdu, begitu kuat minta pertolongan Allah Ta'ala nak lawan Abu Jahal besok. Abu Bakar sedih, dia kata, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbak. Cukuplah Rasulullah, fa innahu sayanjiz laka ma wa'ada. Cukup dah, Allah Ta'ala akan tunaikan apa yang dijanjikan. Maka turun ayat Quran ini, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika meminta tolong, Allah perkenankan. Orang lain duduk tidur, Nabi kita bermunajat. Ini dia panggil ketua. Jangan mudah nak tidur, kita kena banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah tu. Lalu Allah Ta'ala perkenankan doanya, dan orang-orang Islam yang kecil jumlahnya itu berjaya mencapai kemenangan dengan bantuan bala tentera malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada hari bersejarah itu, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Tengok berapa malaikat turun. Tengok ni pelajar. Allah Ta'ala kata, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku hantar mari 1000 malaikat. Malaikat ni besar. Kalau dia mari dengan rupa dia, satu malaikat mampu habis puak kafir. Tapi Allah Ta'ala mari 1000 untuk memberi support, sokongan kepada tentera Islam. Yang Allah naknya tentera Islam 300 itu yang bunuh puak-puak kafir yang telah mengkhianat pada mereka di Mekah dulu. Malaikat ni penyokong, memberi sokongan. Baik, adakah malaikat berperang? Kita tengok dalam perbahasan nanti, insya-Allah. Tengok ayat 10.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Dan Allah tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya, dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi kita jangan bimbanglah. Kalau Allah Ta'ala beri jaminan akan beri pertolongan, akan beri kemenangan, kita akan menang. Jangan takut, jangan duduk susah hati. Maka Allah Ta'ala hantar mari berapa? 1000 malaikat. Jadi bila Nabi kita berdoa, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW berdoa pada hari peperangan Badar, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Maka Abu Bakar tenangkan Nabi, hasbuka ya Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbak. Maka Nabi kita baca ayat Quran, sayuhzamul jam' wa yuwalluna dubur. Sayuhzamul jam' wa yuwalluna dubur, selagi akan kalah pokok Abu Jahal dan mereka akan lari balik. Sudah. Maka ada juga cerita dengan Abu Jahal berdoa juga. Abu Jahal berdoa juga. Dia dengar Nabi doa, dia pun doa juga. Dia kata apa? Allahumma aulana bil haq fansur. Hei ya Allah, tolonglah kami. Dia kata Muhammad waqad atana bima lam na'rif. Muhammad ni telah bawa kepada kami ajaran yang kami tak pernah kenal. Habis dia condemn berhala-berhala kami. Dan dia telah memecah belahkan masyarakat Mekah. Fa'ahinhul ghadad, binasakan dia besok. Abu Jahal doa juga. Sebab tu kita ni atas dunia hari ni kadang-kadang berlaku pertemuan doa. Dengar cerita, satu taman perumahan. Jadi bila ada taman perumahan, masyarakat hak baik-baik ni, ahli ibadat ni, naklah ada surau kan, mudah nak solat. Dia pun musyawarah, si kumpulnya hak tak semaya musyawarah juga, jangan ada surau sini. Kalau ada surau kita tak pergi malu. Kalau tak ada beres. Saudara, geng hok nak buat surau ni, biasalah masyarakat Melayu ni baca Yasin maya hajat. Hok tak mahu surau, baca Yasin maya hajat juga. Belaga supaya Allah Ta'ala lembutkan hati buat surau ni, tak si buat surau. Nak kata apa? Dia panggil Yasin accident. Baca tu Yasin accident. Tengok ni, Abu Jahal berdoa juga minta kalahkan Nabi, sebab dia kata Nabi bawa ajaran pelik, memecah belahkan masyarakat. Nabi kita tentulah Nabi kita berdoa dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah. Apa jadi buat ni? Bilangan malaikatnya Allah Ta'ala hantar mari malaikat. Bilangan dia ramai kan. Pada hari peperangan Badar itu, malaikat bersama dengan Jibril ada 500 malaikat. Alal maimanah, dan Mikail bawa 500 malaikat duduk sebelah kiri tentera. Kalau kita pergi ke Badar sekarang ni, kita akan jumpa dia panggil Jabal Malaikah. Orang Badar kita tunjuk hazi, hadza Jabal Malaikah. Malah malaikat duduk atas tu masa perang Badar. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah, cerita Badar ni panjang. Allah kata apa? Dengan kemenangan sisi Allah Azza wa Jalla, berita gembira dan sampai hati kamu, supaya hati kamu tenang tenteram dengannya, dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Kita pergi pada ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء
liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzasy syaitani wal yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika kamu diliputi oleh perasaan mengantuk sebagai suatu pemberian aman daripada Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan kecemasan kamu. Dan ingatlah ketika Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan kamu dari gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkannya dengan tapak perdirian kamu di medan perjuangan. Mana cerita ni pula? Tanda pelajar. Dalam peperangan ini Allah Ta'ala peringatkan beberapa nikmat yang Tuhan beri. Esok nak perang, bilangan tak cukup, berasa senang hati kau tidak? Tak ada lawan, senjata tak cukup. Abu Jahal tu, siap dengan bergendai, berbom-berbom. Artis-artis duk melompat, happy dia, mabuk minum arak. Maka ketika itu orang Islam rasa tak apa tenang, kan? Tempat dia duduk pula katanya air tak cukup, pasir pula berdebu, pasir lembut, kita jalan jeluh kaki. Maka Allah Ta'ala turun, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a. Malam tu hujan turun lebat, lebat, pasir jadi mampat, kemah molek, kita jalan tak jeluh kaki. Dan tangkungan air di tempat-tempat lembah, air penuh situ. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ni boleh mandi, boleh ambil simpan air minum, udaranya sejuk, keadaannya tenang, dan pasirnya kemas. Yughashikumun nu'asa, Allah Ta'ala pula bagi mereka rasa mengantuk. Alah sedapnya, dan tidurlah para sahabat malam tu. Kata di para sahabat, Ali kata, maka nafina faris, yang ada kuda perangnya pada masa tu Miqdad, ada kuda kena. Dan tapi walaupun rasa tak tenang, Allah Ta'ala turunkan rasa mengantuk, hujan turun, udara sejuk, habis pakat tidur para sahabat. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tak tidur, duduk di bawah pokok, bersolat, bermunajat, berdoa sehingga subuh. Allahu Akbar, tak tidur Nabi. Kata di para ulama, tanda Mawardi kata itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Mengantuk tu nikmat. Nikmat yang pertama apa dia? Hujan, kan? Nikmat yang pertama hujan. Kemudian nikmat mengantuk. Mawardi kata, tanda pelajar, Allah Ta'ala bagi mengantuk di sini dua sebab. Yang pertama, nak suruh tentera Islam ni rehat, himpun daya, kata orang sekarang dah. Esok nak pergi besar ni, biar kita gagah perkasa, kita lawan. Yang kedua, sebab mengantuk, Allah Ta'ala nak hilangkan rasa resah, rasa gelisah, rasa tak tenang hati. Kita ni kalau tidur sedap, kan? Itu dua sebab. Maka besarlah pertolongan Allah Ta'ala yang seterusnya, iaitu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala hantar kepada kita malaikat. Malaikat hujan mengantuk. Allahu Akbar. Jadi tujuan mengantuk ni untuk apa? Yujhiba ankumur rijsa syaitan. Syaitan pun tak boleh mai kacau kita. Kita tidur nak kacau apa? Kan? Wal yarbita ala qulubikum, nak tenangkan hati. Tulis pelajar. Tulis. Mengantuk ketika kita takut adalah satu amanah, keamanan, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla.
Takut boleh tidur. Biasanya kita takut tak boleh tidur. Esok nak pergi cabut gigi. Malam tu sedap ke tidur rasa? Tak sedap dah. Esok cabut. Ni nak pergi perang, yusaqul maut, seolah-olah nak pergi mati sebab tak cukup tentera. Tapi kalau mengantuk ketika orang kuliah, dengar ni. Mengantuk sewaktu belajar, mengantuk sewaktu khutbah, itu diulik oleh syaitan. Ramai mana kena ulik ke syaitan? Jangan boleh bagi syaitan kacau kita. Mengantuk ketika takut, rahmat. Mengantuk ketika mengaji, apa? Diulik oleh syaitan, na'udzubillah. Jangan main. Baiklah. Jadi semua gangguan-gangguan syaitan dihapuskan. Allah Subhanahu Wa Taala mengikut dalam tafsir ni kata, hujan itu sebelum mengantuk. Hujan dulu, lepas tu baru mengantuk, tenang. Dalam peperangan esok, malaikat pula datang memberi pertolongan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tengok ayat 12. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة. Ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, yakni memberi pertolongan, bantuan, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman, kerana aku akan mengisi hati orang kafir dengan perasaan gerun. Tengok, orang berimannya tenang, orang kafir rasa gerun, walaupun dia ramai, tapi orang panggil berasa tak sedap hati. Oleh itu, ini cara nak perang Allah ajar kepada orang Islam. Oleh itu, pancunglah leher mereka dan tetaplah tiap-tiap anggota mereka. Kita kena mula di mana? Mugi dekat dia, pancung leher, sebab itu tempat mudah mati kan. Dan pancung, potong dia punya anggota, sebab orang perang ni dengan tangan, betul tak? Mengkerak tangan dia, habis tak lawan dia, takkan nak gegah kekah dengan gigi. Itu Allah Taala, wadribu minhum kulla banan, potong dia punya anggota-anggota yang bekerja untuk berperang ini, pegang senjata, dan pancung dia punya tengkok. Itu dia panggil mudah mati. Ini semua perintah Allah Azza wa Jalla untuk apa dia? Untuk tentera-tentera Islam itu mengambil jalan yang mantap untuk mengalahkan puak-puak kafir itu. Masya Allah. Jadi katanya malaikat ni mula-mula 1000 mari. 1000 adadul malaikah. Kemudian Allah Ta'ala beri lagi kan bantuan lagi pula mari. Dalam surah lain kata 3000. Masya Allah, tabarakallah. Dalam surah Al-Imran, bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Dalam surah sama juga Ali Imran ayat 124 125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdimkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jadi mula-mula 1000, lepas 3000, 5000 malaikat mari. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil malaikat. Timbul lagi soalan, malaikat ni berperang ke tidak? Adakah malaikat mari itu dia perang ke?
ke dia mari orang panggil apa ni, bagi semangat je. Jawabnya malaikat itu berperang. Ada malaikat yang berperang, ada yang bagi semangat. Sebab orang Islam tengah kejar kafir, tiba-tiba bunyi suara aqdim haizum. Itu dia bahasa malaikat. Dia panggil aqdim haizum. Tiba-tiba kafir yang dikejar tu pom rebah. Maknanya kena pukul ke malaikat. Tapi banyak kafir yang dipukul oleh malaikat, lain dia punya katanya hitam gitu. Wallahu alam, itu kita kena baca dalam sirah yang panjang. Jadi timbul para ulama kata malaikat ni berbahas tentang hal qatalatil malaikah. Jumhur ulama kata na'am, malaikat tu lawan sekali. Ada kata dia mari menakut-nakut je. Tapi adalah dia panggil aqdim haizum. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Perintah demikian ialah kerana sesungguhnya mereka, siapa dia mereka? Puak kafir itu menentang Allah dan Rasulnya, dan sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina azaban nar. Itulah azab dunia, maka rasakanlah dia, hei orang kafir, sesungguhnya bagi orang yang kafir disediakan azab di akhirat kelak. Maka alhamdulillah para pelajar sekalian, dalam peperangan ini 70 tanda, 70 ketua besar Quraisy mati, terbunuh dalam peperangan Badar. 70 ditawan. 70 orang mati, 70 orang ditawan. Besar tu. Hak mati pula hak besar-besar belaka. Dia panggil kepala gedebel Quraisy. Set-set gedebel Quraisy. Orang kampung kita kata kepala pengak. Ni hak jahat benar ni. Sebab apa? Sebab mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 70 orang. Nabi kita dengar bila lepas perang semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat supaya ambil tentera kafir 70 orang, pergi campur dalam telaga di Badar. Macam telaga campur situ. Rawah Muslim daripada Anas, dia kata Rasulullah taraka qatla Badar salasan, 3 hari capok dalam telaga, 3 hari. Kemudian Nabi kita pergi ke telaga tu, telaga tempat Abu Jahal tu. Dengar ni, Nabi kita panggil, ya Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah. Nabi kita panggil nama-nama ni hok kenak dia masa di Mekah dulu. Kan dia letak perut unta atas pelakon Nabi, ingat cerita? Nabi panggil nama-nama. Bagaimana kamu dapati sekarang? Bukankah apa yang aku cakap itu benar? Sayyidina Umar tengok Rasulullah cakap dengan bangkai busuk ni buat apa? Dia baru cakap, ya Rasulullah, kaifa yasma'un qad jayyafu. Nak dengar gimana dia sudah jadi bangkai busuk mati begini. Nabi kata, dengar ni, wallazi nafsi biyadih ma antum bi asma lima aqulu minhum. Bukan kamu dengar hak aku cakap, dia dengar dalam kubur. Kalau lagi kubur yang duk cakap tak baik, kubur nenek kau, kubur siapa, cakap betul. Assalamualaikum, ya Allah ampunkanlah dosa tu ayuh aku ni. Jadikan kubur dia dengar apa yang kita baca. Walakinnahum la yaqdiruna yujibu, tapi mereka tak mampu nak apa? Nak jawab. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Innahu la yasma' qur'ani alihim. Bila kita letak mayat dalam kubur, kita nak balik, dia apa dengar? Gilalah cucu anak aku
kepung-kepung bunyi tapak kasut jalan. Masya Allah tabarakallah. Jadi alhamdulillah perang Badar sudah tamat, kemenangan Islam sudah besar. Yang pentingnya tengok tanda pelajar. Allah Ta'ala beri nikmat yang besar dalam ini, iaitu bagaimana nikmat hujan, mengantuk, malaikat datang. Kemudian Allah hajar bagaimana nak berperang. Fadribu fawqal anak, kan? Kemudian seksa kepada orang-orang yang sudah jahat, dicampak dalam telaga buruk, telaga Qalib di Badar. Maka nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam perang Badar ni ada 7 nikmat. Tanda. Yang pertama, an-nasru indal istighasah. Allah Ta'ala beri pertolongan bila kita minta tolong dengan Allah. Malaikat datang, mengantuk dan hujan. Yang kedua, ilqa'an nu'as, mengantuk ketika takut. Yang ketiga, turun hujan di sangat kita perlukan air. Masya Allah tabarakallah. Yang keempat, Allah Ta'ala letakkan dalam hati orang mukmin, pasakkan perasaan mantap, istiqamah, tak takut, berani. Yang kelima, Allah Ta'ala tetapkan kaki di atas pasir yang dulunya jelus. Bila turun hujan, pasir itu kemas, sedap kita nak perang. Yang keenam, al-iha ilal malaikah, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat mu bersama dengan orang mukmin. Yang ketujuh, Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati orang kafir rasa gerun dan takut. Itu 7 nikmat yang Allah anugerahkan kepada ahli Badar. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula dia cara-cara nak berperang. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala cela ataupun cerca orang-orang yang tak dengar kata, Abu Jahal dan geng-geng dia. Jadi insya-Allah kita sambung lagi cerita peperangan yang belum tamat dalam ayat yang ke-15 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.